أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نسألك علما نافعا. Ya Allah, kami memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, wariskan thayyibah dan rezeki yang baik, wa amalan mutaqabbala dan amal yang diterima. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala dapat kita bertemu semula pada malam ini untuk kita menyambung kuliah kita dengan mengambil faedah daripada kitab yang disusun oleh Al-Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas Hafizahullah Ta'ala yang bertajuk Amalan Sunnah Setahun Menurut Al-Quran dan As-Sunnah. Kita masih lagi berada pada bab yang kedua, iaitu bab yang menjelaskan tentang menuntut ilmu syar'i adalah amalan harian setiap Muslim yang padanya dimuatkan iaitu 5 perbahasan. Dan sekarang kita berada pada perbahasan yang terakhir, iaitu yang di bawah tajuk di antara kiat-kiat atau cara-cara atau jalan yang harus ditempuh dalam menuntut ilmu syar'i. Yang mana di sini Al-Ustaz Hafizahullah Ta'ala menyenaraikan 12 jalan, 12 cara bagaimana seseorang itu meraih ilmu syar'i yang memberikan faedah pada dirinya dan juga pada orang lain. Baik, kita berada pada poin yang ke-8, di mana sebelum ini kita berhenti pada poin yang ke-7, iaitu diam ketika pelajaran disampaikan. Sebagaimana yang telah kita paparkan di belakang ini, di whiteboard ini secara ringkas untuk bab yang kedua ini pada poin E, yang mana terdiri daripada 12 cara. Dan kita telah selesai mengambil faedah daripada jalan yang pertama, iaitu mengikhlaskan niat. Kemudian yang kedua, mohon ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga adalah bersungguh-sungguh. Yang keempat, menjauhi dosa dan maksiat. Yang kelima, tidak sombong dan malu. Dan yang keenam adalah dengar dengan baik. Dan yang ketujuh adalah diam. Jadi ini adalah di antara perkara-perkara yang hendaknya diberi perhatian oleh setiap orang yang menuntut ilmu. Kerana ia merupakan, apa yang disedarakan ini merupakan semuanya berkaitan dengan adab-adab ilmu yang wajib diamalkan, dilaksanakan oleh setiap orang yang menuntut ilmu. Jika tidak, maka dia akan meraih kerugian. Dia tidak akan meraih sebanyak mungkin ilmu yang bermanfaat bagi dirinya. Sekarang tinggal berbaki, iaitu 5 yang berbaki. Iaitu kita mulai dengan berusaha memahami apa yang dipelajari. Muka surat 57. Baik. Berusaha memahami ilmu syar'i yang disampaikan. Rasulullah SAW menganjurkan supaya memohon kepada Allah Ta'ala supaya difahamkan atas ilmu agama. Contoh, misalnya dengan berdoa, Allahumma faqihni fid din. Ya Allah, berikanlah pemahaman kepadaku dalam agama Islam. Jadi Nabi SAW mengajarkan doa, menunjukkan apa? Kita tidak hanya bergantung kepada kecerdasan, kita tidak hanya bergantung pada usaha, tapi penghujungnya, kemuncaknya kita bergantung kepada Allah Ta'ala. Inilah dia
ya, buah daripada tauhid yang benar. Kita berharap dengan memohon kepada Allah menunjukkan kita ini sentiasa memerlukan bantuan dan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menunjukkan betapa tawakalnya kita kepada Allah. Ya, barang siapa yang hanya bergantung pada dirinya sahaja, maka dia akan dibiarkan begitu saja oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan ini adalah merupakan perkara yang hendaknya diberi perhatian. Ya, bahawa apa yang kita raih selama ini semuanya adalah daripada anugerah Allah Subhanahu wa taala. Ya, memang kita berusaha, namun usaha kita bukan penentu untuk kita meraih ya apa yang kita usahakan. Ya, kerana kemuncaknya, penghujungnya Allah taala lah yang akan memberi atau ya tidak memberi apa yang kita usahakan. Sebab itulah di antara doa ataupun zikir yang sangat agung yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menunjukkan betapa kita sangat perlu bergantung kepada Allah. Ya, tidak boleh walaupun sesaat kita berada di luar daripada bimbingan Allah, iaitu di antaranya adalah iaitu doa kita di pagi dan di petang. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Wahai Rabb yang Maha Hidup, ya Hayyu ya Qayyum, di antara nama-nama Allah yang sangat indah, ya, sangat mulia. Ya Hayyu ya Qayyum, ya, bi rahmatika astaghits, ya, dengan rahmat-Mu lah aku ya memohon pertolongan. Ya, kita istighatsah ya kepada Allah. Minta apa? Yaitu aslih li sya'ni, ya, yaitu perbaikilah segala keadaan, ya. Aslih li sya'ni kullahu, segala urusan, ya, segala urusan keadaanku, ya. Kemudian wala takilni ila nafsi tarfata ain, dan jangan kau serahkan kepadaku sekalipun sekejap mata, iaitu tanpa mendapat pertolongan daripada-Mu. Dan ini menunjukkan apa? Ketergantungan seorang hamba kepada Rabb-Nya. Kita berusaha, ya, tapi penghujungnya kita berharap kepada Allah. Jadi Nabi SAW telah mengajar kepada kita agar memohon kefahaman. Kerana apa kefahaman? Kerana faham ia adalah perkara yang diperlukan oleh setiap orang yang menuntut ilmu. Betapa banyak orang yang duduk dalam majlis ilmu tetapi tidak memerhatikan adab-adab, ya, tidak memberikan perhatian, tidak bersungguh, tidak mendengar dengan baik, tidak membuat catatan. Akhirnya dia tidak dapat memahami. Ya, ketika gurunya mengajar, dia bersembang, dia berbicara, dia tidur dan pelbagai lagi. Bagaimana Allah akan berikan dia kefahaman? Apa makna kefahaman? Iaitu memahami sesuatu sesuai dengan kenyataan. Sebab itu di antara cara untuk seseorang itu memahami, ya, banyak caranya. Daripada dirinya sendiri dan daripada gurunya. Inilah kelebihan sistem pelajaran moden, sistem universiti, sistem sekolah. Ya, untuk lebih memahamkan pelajar apa yang dibuat, maka para guru, para pensyarah akan memberikan tugasan, assignment, berbentuk soalan ataupun kajian kes, ya, di lapangan, buat kajian berdasarkan teori ataupun ilmu yang telah dipelajari. Sama ada dia faham, maka dilihat dari sudut penerapan dan sebagainya. Ya, begitu juga diadakan ujian. Ya, setelah selesai satu subjek, satu modul, maka diadakan ujian. Ya, ujian berkala. Ya, di samping assignment dan tugasan, ya, kemudian kemuncaknya diadakan peperiksaan. Ya, sama ada dia berada di kategori mana. Jika dia seorang yang faham, maka tentu dia akan meraih kejayaan yang cemerlang. Diberikan soalan-soalan yang berbentuk, ya, berbentuk untuk menguji kefahaman dan pelbagai lagi. Dan kemuncaknya apa? Dia ditugaskan untuk menulis tesis. Tu menghimpunkan seluruh ilmu yang dia pelajari. Contohnya kalau dia belajar, ya, mengambil jurusan ijazah dalam pengajian syariah atau dalam bahagian tafsir, bahagian hadis, bahasa Arab, maka dia dikehendaki untuk menulis tesis. Ya, tesis, ya, untuk menghimpunkan seluruh apa yang dia pelajari. Ya, maka dengan ilmu yang telah dia pelajari itu, dia pergunakan, dia gabungkan, kemudian menghasilkan sebuah tesis, hasil kajiannya. Ini untuk apa? Untuk mendapat kefahaman yang benar. Ya,
hasil daripada ilmu-ilmu yang telah dia pelajari. Inilah kelebihan sistem universiti. Ya. Dan satu lagi kaedah, barangkali menerusi kaedah menyemak hafalannya, pemahamannya, iaitu face to face dengan para gurunya. Dan banyak cara untuk mengetahui sama ada seseorang itu faham atau tidak. Ya, sebab tu orang tua-tua dulu mengajarkan kita sebelum menuntut ilmu baca doa. Dia panggil iaitu doa terang hati. Orang tua-tua dulu guna kaedah, nama doa tu adalah doa penerang hati. Supaya hati tu terang, bersih, supaya dapat menangkap, menyerap ilmu. Ya, bukan hanya dia menghafal, dia tidak jadi seperti burung kakak tua, hafal tapi tak faham apa yang dia hafal. Dia boleh ucapkan balik, tapi dia tidak boleh mengolah, memproses. Dia tidak boleh mengembangkan. Dia hanya membaca skrip, dia hanya diprogramkan. Tapi penuntut ilmu tidak boleh begitu. Sebab itu di antara kemahiran penting seorang penuntut ilmu, dia mesti memiliki daya analisis yang tinggi, menunjukkan kecerdasannya. Ya, bukan ilmu hanya sekadar dihafal kemudian disampaikan, tak. Ilmu itu dihafal, dikembangkan. Ya, menurut siapa? Analisa, kajian perbandingan, penelitian, kemudian membuat kesimpulan-kesimpulan, ya, dan akhirnya menatijahkan hasil yang dapat dimanfaatkan. Inilah sepatutnya yang ada pada seorang penuntut ilmu. Jadi seorang penuntut ilmu itu dia memiliki ya daya kritis yang tinggi. Ya, itu critical thinking, kemahiran itu wajib ada padanya. Sebab itu, ya, untuk menjadi orang-orang yang berkecimpung khususnya dalam jurusan agama, hendaklah mereka orang yang cerdas, bukan orang yang ya rendah IQ-nya. Kerana agama itu memerlukan kecerdasan, kerana dia meliputi pelbagai lapangan ilmu. Ilmu bahasa Arabnya, ya, ilmu hadisnya, yang memerlukan daya cerna yang tinggi untuk menganalisis, ya, untuk membuat perbandingan, ya, untuk menatijahkan, mengeluarkan hukum dan pelbagai lagi, menyelesaikan. Dan mesti seorang yang luas kajian bermakna luas bacaan. Maka sungguh satu perkara yang ajaib jika orang yang berkecimpung dalam ilmu malas membaca, malas membuat kajian, hanya menerima seadanya. Oh, itu apa yang ada dalam kitab, itulah yang dia pindahkan. Padahal dalam kitab bukan mesti semuanya betul. Perlukan daya kajian dan analisis, perlu dinilai semula. Apatah lagi buku-buku yang di dalamnya ya kosong daripada ya dalil-dalil. Apatah lagi buku yang padanya ada dalil-dalil tapi tak dinyatakan sumbernya, sama ada dia sahih atau tidak. Ya. Dan inilah isu yang banyak berlaku dalam kitab-kitab, terutamanya kitab-kitab lama. Ya, kitab-kitab Jawi di Nusantara umpamanya tidak mengikut manhaj itu. Tidak dijelaskan hadis ini riwayat ya daripada mana, ya, tidak letakkan nombor hadisnya, kedudukan hadisnya. Kadang-kadang dibawakan perkataan tapi tidak diketahui sumbernya. Jadi peranan kita iaitu mesti memiliki usaha untuk mentahkrij, mentahqiq agar dapat dipastikan kebenaran, agar dapat dipisahkan. Inilah dia seorang yang memahami. Sebab itu faham ini sangat penting. Sebab itu orang yang menuntut ilmu syar'i dia berusaha keras, ya, tenaganya ekstra untuk dia memastikan apa yang dia fahami sebelum dia sampaikan nanti di kemudian hari adalah perkara yang benar. Baik. Jadi kefahaman itu adalah perkara yang sangat besar yang hendaknya kita berusaha untuk meraihnya. Sebab itu faham merupakan nikmat ilmu yang agung. Kenapa? Dia mendapat kejelasan dan terang, jelas, ya, apa yang telah dia pelajari. Orang yang diberikan pemahaman yang dalam tentang agama, benar dalam berkata dan berbuat menurut petunjuk Nabi SAW, maka ia telah diberikan kebaikan yang banyak. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yu'til hikmata man yasha' wa man yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Allah memberikan hikmah pada siapa yang dia kehendaki. Barang siapa diberi hikmah, sesungguhnya dia telah diberi kebaikan yang banyak. Surah Al-Baqarah ayat 269. Jadi, ya, faham maksudnya faqih. Apa makna faham maksudnya faqih? Maknanya memahami ilmu sesuai dengan kenyataan, kemudian penerapannya sesuai dengan ilmu. Dia tahu yang ini wajib, dia tahu yang ini sunat, maka dia boleh buat pertimbangan. Ketika bertembung, dia tahu yang wajib diutamakan adalah yang wajib, adapun yang sunat dikemudiankan.
Ya, apabila dia faham tentang sesuatu perkara, maka dia boleh membuat pilihan dan pertimbangan yang tepat dan wajar. Dia tahu mana yang terpenting di antara yang penting, mana yang terutama berbanding dengan yang utama, mana yang wajib dan mana yang sunat, mana yang haram, mana yang makruh dan pelbagai lagi. Maka dengan itu dia berjalan di atas ilmu yang benar. Jadi bukan semua orang yang berilmu itu mereka adalah orang yang faqih. Tetapi setiap orang yang faqih itu adalah orang yang berilmu. Ingat kaedah ni. Jadi kita belajar bukan hanya untuk menghafal skrip, bukan hanya untuk lulus menjawab soalan, tetapi kita memahaminya dengan benar agar kita boleh menerapkannya dalam kehidupan, dalam berdakwah, mengajak manusia kepadanya. Yang kesembilan, yaitu menghafalkan ilmu syar'i yang disampaikan. Rasulullah SAW bersabda, "Nadarallahu imra'an sami'a maqalati fawa'aha wa hafizaha wa ballaghaha farubba hamili fiqhin ila man huwa afqahu minh." Semoga Allah memberikan cahaya kepada wajah orang yang mendengar perkataanku, kemudian ia memahaminya, menghafalkannya dan menyampaikannya. Ya, ramai orang yang membawa fikih kepada orang yang lebih faham daripadanya. Ini adalah hadis yang sangat agung. Hadis yang menjelaskan tentang satu keutamaan ilmu hadis. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah meletakkan hadisnya di awal kitab Arba'in An-Nawawiyah. Ya, dan mulianya orang yang duduk dalam majlis ilmu hadis, mendengar, disampaikan. Kenapa? Kerana mendengar hadis adalah menunjukkan kemuliaan seseorang itu, kerana dia duduk di dalam majlis mengingati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu majlis yang paling banyak selawat dibacakan, diucapkan adalah dalam majlis hadis. Ya, kerana sebab itu disebutkan dalam syair, ahlul hadis itu adalah keluarga Nabi SAW. Ahlul hadis. Ya, apatah lagi mereka adalah ahlul hadis yang benar-benar mengilmuinya, faham tentangnya dan berjalan di atas hadis tersebut. Ya, seperti mana yang telah yang telah diwasiatkan oleh Nabi SAW. Sebab ada mereka itu ahlul hadis, tetapi mereka tidak berjalan di atas hadis tersebut, bahkan bertolak belakang. Hadis memerintahkan mereka untuk berpegang teguh di atas sunnah, menjauhi bid'ah, tapi mereka melanggari. Ya, ini sungguh tak sepatutnya berlaku. Ya, sebab itu orang-orang yang duduk di dalam majlis hadis, maka jangan sekali-kali melanggar adab dan disiplinnya. Kerana kita sedang berbicara dan menyampaikan ucapan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu Nabi SAW menyebutkan Allah yang memberikan cahaya pada wajah orang yang pertama mendengar perkataan Nabi SAW. Ya, sebab itu ketika dibacakan hadis, maka hendaklah beri perhatian, jangan berbicara. Sebagaimana kita mendengar ayat-ayat Al-Quran, fastabi'u lahu wa ansitu. Ya, dengar dan diam. Begitu juga hadis. Kerana hadis juga adalah wahyu, tapi dalam bentuk susunan olahan bahasa Nabi SAW. Adapun Al-Quran daripada Allah Ta'ala. Boleh faham tu? Ya. Jadi adab wajib. Contoh, ketika kita duduk di masjid, selesai solat, tiba-tiba ada seorang bangun dan dia buka kitab, dia baca hadis tentang keutamaan solat. Duduk, jangan bangun. Ya, kerana itu adalah hadis Nabi SAW. Ya, bukan memuliakan orang yang menyampaikannya, tetapi memuliakan apa yang disampaikannya. Kerana yang akan dia sampai dan sedang disampaikan itu adalah iaitu hadis Nabi SAW. Begitu juga bila kita buka handphone, tekan YouTube atau Facebook, tengok-tengok sedang baca Quran, sedang ada hadis dibacakan. Jangan pindah, dengar sekurang-kurangnya selesai satu hadis, baru kita berpindah. Dipaham ni? Ini adab. Ramai orang yang terlepas pandang bab ini. Jadi yang pertama, mereka akan mendapat wajah yang cerah, wajah yang bersih, wajah orang yang beriman. Iaitu siapa? Yang mendengar perkataanku, kemudian dia memahaminya, menghafalkannya dan menyampaikannya. Ya, banyak orang yang membawa fikih pada orang yang lebih faham daripadanya. Sebab tu, kekhususan dalam disiplin ilmu hadis, walaupun dia tak faham, dia sampaikan, itu sudah merupakan keutamaan. Berapa banyak dulu para ulama hadis, mereka menghafal tetapi mereka tidak memahami. Seperti mana orang yang mendengar, iaitu ahli fikih. Contoh orang yang faqih.
Ada orang yang mendengar dan dia memahami maksudnya. Ada orang yang hanya memindahkan hadis itu. Sebab itu duduk di dalam majlis-majlis dibacakan hadis-hadis Nabi SAW, khususnya padanya disampaikan ya, iaitu ya sanad hadis, maka duduklah. Ya, rasailah nikmat ya untuk berlama di dalam menyelesaikan sebuah kitab. Mulakan dengan kitab yang paling nipis seperti Arba'in An-Nawawiyah, cepat saja selesainya ya, tanpa komentar atau sedikit komentar. Atau yang panjang seperti Sunan Sittah ya. Sekurang-kurangnya dalam kehidupan kita pernah kita duduk dalam majlis ya, iaitu mendengar majlis sama hadis, mendengar bagaimana para qari membaca atau guru itu sendiri membaca ya. Sekurang-kurangnya salah satu daripada kitab Sunan Sittah itu kita mendengarnya, ataupun kitab yang lain seperti kita mazhab Syafi'i umpamanya, sekurang-kurangnya kita pernah mendengar, iaitu Musnad Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, sebagai bentuk tanda cinta kita kepada Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Begitu juga kitab guru kepada Imam Asy-Syafi'i rahimahullah seperti kitab Al-Muwatta umpamanya. Banyak majlis-majlis itu sekarang dilakukan. Ya, sama ada ya, kebanyakan sekarang online. Masuklah dalam majlis-majlis mereka. Ya, cuma memerlukan sedikit kepayahan, iaitu waktu yang berbeza. Kalau syekh itu daripada negara Timur Tengah, maknanya dia lewat 5 jam daripada kita. Jadi kalau dia buat majlisnya pada pukul 9 malam, maknanya ya pukul jam 1 pagi waktu kita. Bersabar ya, kerana para ulama itu mengajarkan kita tentang kesabaran. Sebab orang yang sabar akan meraih ilmu. Jadi inilah dia keistimewaan orang yang mendengar hadis. Apatah lagi mereka adalah ahlul hadis yang hakiki. Ya, di setiap zaman Allah akan tetap wujudkan orang-orang yang menjaga hadis Nabi SAW. Ya, bukan hanya menjaga, bahkan mereka memastikan hadis-hadis yang disampaikan itu adalah hadis yang benar-benar datang daripada Nabi SAW. Ya, contoh ulama hadis di zaman kita, ya, Masya Allah, luar biasa. Ya, di antara ulama yang hebat dikenali sebagai Mujaddid. Ya, Mujaddid ya di zaman ini dalam ilmu hadis, iaitu Syekh Nasruddin Al-Albani rahimahullah, al-alim, al-faqih, ya, itu seorang yang luar biasa, menghabiskan seluruh usianya hampir 60 tahun ya untuk berkhidmat pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka indah sungguh perkataan ahli hikmah tentang ahlul hadis. Apa kata mereka dalam syairnya? Ahlul hadis hum ahlun nabi. Wa in lam yashabu nafsahu anfasahu sahibu nafsah. Ahli hadis itu mereka adalah keluarga Nabi SAW. Ya. Walaupun mereka tidak bersahabat secara jasad dengan Nabi SAW. Contoh di zaman sekarang, kita mendengar hadis, kita berkecimpung dalam ilmu hadis, kita membeli kitab hadis, kita himpun di rumah kita, kita buka di sela-sela waktu tertentu. Maka mudah-mudahan kita termasuk dalam kelompok ahlul hadis yang menyertai Nabi SAW. Seolah-olah kita bersama dengan Nabi SAW. Seolah-olah Nabi SAW itu bersama dengan kita menyampaikan ya, ucapannya kepada kita. Kita baca. Ya, sebab apa dikatakan keluarga Nabi? Walaupun tidak bersahabat dengan Nabi SAW, tapi mereka bersahabat dengan Nabi SAW dengan nafas-nafas yang mereka tarik. Ketika mereka membaca hadis Nabi SAW, kemudian mereka berselawat pada Nabi SAW. Sebab itu orang yang paling banyak berselawat membaca hadis Nabi SAW. Contoh, ya, an Abu Hafs Umar radhiyallahu an. Satu, ya, memohon doa kebaikan bagi para sahabat. Kemudian, ya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan dia dah mula berselawat. Setiap hadis yang dia baca itu pasti dia akan berselawat sekurang-kurangnya sekali. Dan dalam hadis kadang-kadang 2-3 kali disebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu orang yang meraih keberkatan, kenikmatan adalah hatinya lembut, mudah. Ketika mana disebut nama Nabi, nama Rasul, nama Muhammad, dia akan diiringi dengan sallallahu alaihi wasallam tanpa jemu, tanpa letih. Ini orang yang telah melatih dirinya. Ya, dia bukan hanya sekali-sekala saja sebut nama Nabi. Ya, dia pun Nabi SAW, lepas tu Nabi tak sebut dah. Kemudian Nabi tak sebut, Rasul tak sebut. Nanti sallallahu alaihi wasallam pula sekali, tenggelam timbul. Tapi dia sangat teliti. Ya, setiap kali nama Nabi dia akan iringi dengan sallallahu alaihi wasallam. Setiap disebut nama Rasul, dia akan sebut sallallahu alaihi wasallam. Setiap apatah lagi disebut nama Muhammad, dia akan iringi dengan sallallahu alaihi wasallam. Ingat ni, bukan hanya orang yang menyampaikan, tetapi sesiapa sahaja yang mendengar, supaya jangan terjatuh dalam ya ancaman. Ya, Nabi SAW marah, murka kepada orang yang tidak menyebut ya salam dan selawat kepadanya. Ya, sebagaimana Nabi SAW dalam hadis disebut ya al-bakhilu raghiba anfu
Dua dimulakan. Ya, orang yang bakhil itu siapa? Orang yang mendapat kecelakaan itu siapa? Terhina siapa? Yang apabila namaku disebut di sisinya, dia tidak berselawat kepadaku. Dan menakjubkan, barang siapa yang berselawat pada Nabi SAW, maka digajari dengan 10 kali selawat. Allah Ta'ala yang menjawab selawat itu, memberikan selawat pada orang yang berselawat pada Nabi SAW. Betapa Allah berbangga dengan hamba-Nya yang satu ini, iaitu Nabi SAW. Maka sebagai bentuk kita syukur kepada Nabi SAW, kerana dengannya lah kita menjadi umat Islam, beriman dan bertauhid, berusaha bersungguh-sungguh untuk mengikuti jejak langkah kehidupan Nabi SAW. Ya, sebab itu Nabi SAW ingatkan kita, man la yashkurun nas la yashkurullah. Barang siapa yang tidak bersyukur pada manusia, maka dia tidak bersyukur kepada Allah Ta'ala. Siapa manusia yang patut, wajib disyukuri? Nombor satu, Nabi SAW. Ya, sebab itulah kita mempelajari kitab ini, kerana untuk memuliakan, berterima kasih pada Nabi SAW. Dan sebagai tanda terima kasih kita pada Nabi SAW, maka kita berusaha untuk mengetahui, mengilmui apa saja yang dilakukan oleh Nabi SAW, dan kita cuba untuk menghidupkannya, menterjemahkannya dalam kehidupan. Semoga dengan itu nanti akan menjadi wasilah untuk kita mendapat syafaat Nabi SAW ketika kita berdiri di negeri akhirat. Supaya kita ada alasan, supaya kita ada hujah untuk kita sampaikan pada Nabi SAW sebagai tanda bukti cinta kita pada Nabi SAW. Bukan hanya ucapan atau sekadar pengakuan, tetapi dibuktikan dengan perbuatan dan tindakan. Ya, baik. Yang seterusnya, maka kita pun diperintahkan untuk menghafalkan pelajaran-pelajaran yang bersumber dari Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Cuba lihat bagaimana Nabi SAW mendidik para sahabat. Nabi SAW mendidik, mentarbiah dengan 3 cara. Yang pertama apa? Ya, membaca, mentarbiah, mentazkiyah dan mengajar. 3 perkara ini kemudian diingati oleh para sahabat Nabi SAW, disimpan di dalam dada-dada mereka, diingati di minda mereka. Ya, diturunkan Al-Quran 10 ayat, mereka membaca, menghafal dan mengamalkannya. Kemudian datang lagi. Akhirnya seluruh 30 juzuk Al-Quran itu dihimpunkan di dada-dada para sahabat yang terkemuka. Ya, mereka menghafalnya kerana Nabi SAW mengajarkan mereka untuk menghafalnya. Ya, itulah keistimewaan yang Allah berikan kepada kaum Arab. Ya, yang mereka itu latar belakangnya, kebanyakannya, majoritinya adalah terkenal sebagai orang yang ummi, tak tahu membaca dan menulis. Tapi Allah berikan kehebatan, kekuatan hafalan. Bukan hanya pada orang Arab, tapi seluruh umat manusia di sepanjang zaman sampai hari ini. Cuba kita lihat. Dulu orang tua-tua di kampung, ya, mereka di antaranya tak pandai menulis dan membaca, tetapi mereka hafal ayat-ayat Al-Quran. Luar biasa. Jangankan itu, kita lihat orang yang buta, tak nampak, tapi boleh hafal Quran dengan kaedah pendengaran. Jangankan orang buta, anak kita yang masih kecil, umur 4 tahun, 5 tahun, dia dengar saja. Dia baca pun tak boleh, tulis apatah lagi, tapi dia boleh menghafal juzuk 30. Bahkan ada di antara mereka menghafal seluruh Al-Quran. Nampak tak? Jadi hidup ini apa lagi alasan? Sebab itu hidup jangan datangkan alasan. Ya, cari jalan. Ya, kerana Allah Ta'ala telah memberikan kita kesempatan. So, fully utilize and capitalize opportunity given by Allah Ta'ala. Never come up with any excuses. Hidup ini bukan untuk mendatangkan alasan. Ya, kalau orang lain boleh berbuat, orang lain boleh mencapainya, orang lain boleh meraihnya, orang lain boleh berjaya, kenapa tidak kita? Ya, kenapa tidak kita? Jangan jadikan alasan usia, kerana kita telah kita telah dikalahkan oleh betapa banyak contoh-contoh orang-orang yang menuntut ilmu dikala usianya telah tua. Contoh Ibnu Hazm Al-Andalusi itu, yang sangat terkenal itu, dari Andalusia. Bila umur dia menuntut ilmu? Dalam 20 tahun ke atas. Ya, setelah dia ditegur, ya, dalam beberapa perbuatannya yang tidak sesuai dengan ilmu. Akhirnya malu dia. Umur dah 20 atau lebih kurang sekitar itu. Ya. Tengok tadi kita sebut Syekh Nasruddin Al-Albani rahimahullah.
Ketika Allah buka pancaran ilmu padanya, dia berminat tentang ilmu hadis ketika usianya 20 tahun. Ya, setelah dia membaca risalah-risalah, artikel-artikel yang ditulis oleh Syekh Said Rashid Ridha rahimahullah. Kemudian tergerak dia, lalu dia pun mempelajari ilmu hadis yang memang asalnya dia sudah memiliki asasnya dengan ilmu-ilmu alatnya. Kemudian dia meluaskan, berusaha sehingga dia menghabiskan seluruh usianya sampai 80 tahun, 60 tahun berkhidmat, ya, terhadap hadis-hadis Nabi SAW. Maka Allah muliakan dia dengan ilmunya. Sampai sekarang orang berhajat padanya. Setiap rumah sama ada orang yang memujinya, yang menyayanginya, menjadi anak-anak muridnya, tidak secara berdepan tetapi menerusi kitab-kitabnya. Begitu juga musuh-musuhnya. Ya, Masya Allah. Allah muliakan dia daripada dua jurusan. Kenapa? Kerana dia telah memuliakan Rasulullah SAW. Masya Allah. Jadi jadilah orang-orang seperti mereka. Ya, betapa banyak ulama yang menuntut di usia 40 tahun. Dia daripada zero become hero. Istilah zaman sekarang. Berapa ramai di antara mereka yang umur 60 tahun menuntut ilmu bersungguh-sungguh, akhirnya menjadi alim mujtahid. Ya, Imam As-Suyuti rahimahullah memiliki satu kitab kecil kalau tak silap, namanya Al-Ijtihad. Di dalamnya disenaraikan, ya, disenaraikan ulama-ulama yang dikategorikan sebagai mujtahid. Ya, di antara mereka seperti Al-Imam Al-Qaffal rahimahullah, ketika usia 40 tahun baru menuntut ilmu, tapi menjadi seorang mujtahid. Dan beberapa lagi ramai. Masya Allah. Jadi bayangkan, kita umur 60 tahun baru Allah berikan lontaran hidayah untuk bersungguh-sungguh belajar ilmu dan memiliki niat untuk kita menyampaikan ilmu pada orang lain. 60 tahun kita belajar. Katakanlah dalam 5 tahun kita belajar. Seperti mana belajar untuk mendapat ijazah 5 tahun, 4 tahun. Ini lebih utama daripada ijazah. Sebab apa? Dia belajar sepenuh masa. Daripada kulit ke kulit, bertaraki. Kalau universiti, dia ikut credit hours. Satu hari barangkali 3 jam, 2 jam. Ni tak. Ikut sistem talaki. Daripada satu kitab, dari satu kitab, daripada pelbagai, ya, modul ataupun ilmu. Bahasa Arab, ilmu fiqh, ya, ilmu hadis, ilmu tafsir, ilmu akidah dan pelbagai. Dalam masa 5 tahun, tentu dia boleh menjadi seorang alim kabir. Bayangkan 60 tahun dia mula menuntut ilmu, 65 tahun dia sudah menjadi alim. Dan dia menyampaikan kepada orang lain. Allah panjangkan usia dia 80 tahun. Berapa banyak tu? Extra time yang dia ada. Maka dia dapat cover the whole usia dia yang telah berlalu. Inilah orang yang very smart. Sebab apa? Sebab niatnya berharap kepada Allah, Allah berkahi usia dia, Allah ganti usianya yang telah berlalu dalam kesia-siaan atau kurang produktif dari jurusan akhirat, Allah ganti. Cuba lihat berapa ramai orang yang Allah panjangkan usia. Di tahun ini saja dan tahun lepas kita lihat berapa ramai para ulama yang muammar, yang tua meninggal. Yang terkini adalah iaitu Qadi ataupun Mufti, ya, Yaman, Syekh siapa pun tak ingat, lupa lah. Al-Imrani rahimahullah nama ujung dia. Masya Allah, seorang alim kabir meninggal dalam usia 100 lebih. Oh, Allah panjang usia. Ya, 100 ke? 104 tahun ke 100. Sehat lagi. Boleh mengajar lagi. Bayangkan keberkahan usia. Ya. Itu adalah nadir orang di zaman sekarang. Kalau kita belajar biografi, ada seorang ulama sangat takjub. Umurnya panjang. Disebut dalam tarikh, umurnya 160 tahun. Masya Allah. Bayangkan kalau dia sejak muda lagi dia jadi alim. Kata jangan muda lah. Kata umur 80 tahun tadi baru jadi alim. 160, another 80 years. Siapa dia? Tak lain dan tak bukan Al-Imam Abu Suja Al-Asfahani rahimahullah. Pengarang kitab Matan Abi Suja. Allah jaga dia. Sehat seperti orang muda. Walaupun umurnya dah tua. Sebab apa? Ketika ditanya kenapa kamu jadi seperti ini, macam orang muda, kuat. Padahal umur dah tua. Di zaman sekarang, umur muda, tapi lagak hidup macam orang tua. Iaitu wajah mendahului usia. Tua lebih awal daripada usia. Hilang keberkahan. Tapi para ulama seperti tadi, Allah berikan keberkahan usia, Allah beri kesihatan. Sehingga jawapan yang sangat menakjubkan lagi mencengangkan tak boleh dianalisa oleh ilmu perubatan. Ketika dia tanya, kamu ni umur Syekh, ya, dah tua tapi lagak macam orang muda, kuat, sehat, kuat, berlari. Kalau exercise sekarang boleh exercise lagi. Lalu dia kata apa jawapannya? Sejak aku belum balik sampai sekarang, aku tak pernah menggunakan seluruh anggota tubuh badan ini untuk bermaksiat pada Allah. Maka Allah jaga. Benar tak tu? Memang benar. Ihfazillaha yahfazka.
ihfazillah tajidhu tujahaka. Tengok, dia jaga. Allah bagi nikmat, dia tahu mensyukuri nikmat Allah. Dia tak akan benarkan seluruh anggota tubuh badannya melakukan kemaksiatan. Cuba lihat orang di zaman sekarang. Tengok muka tak berseri, gelap, walaupun ambil jurusan agama. Tua daripada usia, muka sembab, ya, tak ceria, tak bersih, tak cerah, tak bersilau, tak berseri. Kenapa? Kerana dia menggunakan anggota tubuh badannya untuk bermaksiat. Dan anggota yang paling utama dia guna untuk maksiat adalah matanya. Mata ni adalah tempat di mana keceriaan wajah. Tengok mata orang yang bersih, bersinar. Nampak tak? Bersinar disebabkan apa? Basah dengan air wudu. Ya, mengalir air matanya mengingati dosa dan maksiat yang dia lakukan di tengah-tengah malam bersendirian, bermunajat kepada Allah. Jadi Allah berikan seri wajahnya. Masya Allah. Ini adalah orang-orang yang langka, yang nadir di zaman ini. Sulit. Maka beruntunglah orang-orang yang sulit. Ya, fatuba lil ghuraba. Ya, beruntunglah orang-orang yang gharib. Baik. Jalan yang ke-10. Mengikat ilmu atau pelajaran dengan tulisan, yakni mencatat. Hafalan saja tak memadai. Hebat macam mana pun memori kita, ibarat bila mendengar tu terus absorb seperti sponge. Ya, tapi manusia ni ada satu sifat, dia al-insan. Allah sebut kita hal apa? Insan, manusia, betul kan? Hal ata 'alal insani hinu minad dahri ila akhir ayat. Ya. Manusia, Allah sebut kita sebut insan. Mana insan? Al-insan daripada asal kata nasia, lupa. Dia mudah lupa. Ada orang yang mudah lupa. Baru dengar saja habis kuliah ditanya soalan tak boleh jawab. Cepatnya dia lupa. Memory kaput. Memory very short retention period of memorizing apa yang dia dengar. Ada orang Allah bagi dia punya memory dia super. Photographic memory. Tengok saja sekali, tengok saja, speed reading, ingat semuanya. Ada tak orang seperti itu? Ada. Istimewa. Ini born gifted, born talented. But most of us, we are born and yet we have to learn. We need to learn skills how to memorize. Tapi ada orang born gifted, born talented, memang kita tak boleh lawan dengan dia. Allah bagi keistimewaan, dia duduk dalam kelas je. Catat apa tidak. Keluar kelas, word by word tu dia boleh explain apa yang guru dia cakap. Dia boleh explain, dia boleh analisa, dia boleh come out dengan perkara-perkara baru. Kita ni yang tak apa nak cerdik, tak apa nak buat hafalan pun ikut style dia juga. Duduk tulis apa pun tidak. Bila tanya, zero. Terganga. Nampak tak? Jadi Allah bagi kelebihan itu jangan dicemburui. Memang Allah bagi dia. Sebagai ujian bagi kita, kita akan berusaha-sungguh untuk menjadi seperti dia. Jalan kita panjang, tapi Allah bagi kita sebenarnya Allah bagi kita banyak pahala. Sebab kita terpaksa usaha payah. Dia kurang dari bahagian itu, tapi dia ada kelebihan di bahagian lain. Nampak tak? Kalau tak silap ada seorang ulama, pernah dengar seorang guru mengajar, wallahu a'lam, tapi sekadar, mudah-mudahan benar ada dia. Seorang ulama India, kalau tak silap namanya Syekh Anwar Kashmiri rahimahullah, kalau tak silap. Dia pergi di satu tempat di luar negara, di satu museum pula, library. Lalu dia melihat satu kitab makhtutat, kitab yang tak diterbitkan, kitab yang belum ditahqiq dan sebagainya. Lalu dia minta untuk disalin, tak dibenarkan. Pihak library tak benarkan. Lalu dia minta izin untuk baca, dibenarkan, dia pun baca. Kemudian dia balik ke negaranya India. Lalu dia salin apa yang dia baca, word by word, satu pun tak jatuh hurufnya. Tak heran para ulama yang Allah bagi photographic memory ni, sebut saja seperti siapa yang penghafal utama hebat dunia, Al-Imam Bukhari rahimahullah, Amirul Mukminin fil hadis. Bayangkan gurunya saja lebih dari 1000. Dia hafal tu sanad, matan, ditukar macam mana pun, dirombak seperti puzzle tu, digaul-gaul, dia boleh susun semula. Dalam satu majlisnya yang hebat, diuji oleh 10 orang ulama, kalau tak silap, diberikan 10 hadis baginya, ya, yang telah ditukar sanadnya, matanya. Dia budak lagi. Lalu dia syekh tu tanya, kamu tahu tak hadis ni? Kamu tahu tak? Aku tak tahu semuanya. Lalu para ulama kata, aku tak tahu. Kata hebat sangat budak kecil ni. Rupa-rupanya dia tak tahu. Seperti mana yang kamu susun tu, yang kamu sampai tu, aku tak pernah dengar seperti itu. Yang aku dengar begini, dia susun semua tu. Dia rearrange, bayangkan puzzle. Kalau katakan 10 hadis, 10 orang, tak 100. Hadis ni disiplin ilmu yang sulit. Terutamanya menghafal. Matan still okey. Sanad tu yang KO.
Masya Allah. Dia boleh susun, dia letak balik, dia reconfigure, dia buat alignment, dia buat ultimate, correct, exactly 100% without any defect. Satu pun tak salah. Hebat tak? Ibn Taymiyah rahimahullah ketika kecil, seorang Yahudi datang menunggu dia. Sebab dia tahu, dia dengar ada seorang budak kecil yang genius. Dia tunggu. Ya. Bukan Yahudi. Itu Yahudi itu masuk Islam. Itu seorang Yahudi masuk Islam di tangan Ibn Taymiyah ketika masih kecil. Ni ulama juga, cek dia. Dia dengar. Lalu dia datang, dia bacakan hadis, dia suruh Ibn Taymiyah rahimahullah tulis. Tulis-tulis padam, tulis-tulis padam, tulis-tulis padam, tulis-tulis padam. Kemudian ulama tu suruh baca. Sekali, majlis saja. Tulis padam, tulis padam. Lepas tu dia bagi jawapan semua tepat. Betapa cepatnya daya ingatannya. Masya Allah. Hafal menakjubkan. Sampai saat ini ada orang yang hafal luar biasa. Tengok tu dalam YouTube, tulis nama apa? Jihad Al-Maliki. Budak kecil. Tak tahulah berapa puluh ribu atau ribu dia hafal. Tok gurunya, ya, iaitu Syekh apa nama tu? Ingat tak Syekh apa? Allah, lupa dah. Syekh tu pun menakjubkan. Tok gurunya itu yang cek dia, yang buat ujian dia. Latar belakangnya bukan bidang agama. Baik bahagian apa? Bahagian dunia ni urusan akademik, degree. Tapi kemudian dia minat dalam ilmu hadis. Belajar, akhirnya jadi alim. Hafal luar biasa, Masya Allah. Type saja tengok. Ya. Jihad Al-Maliki. Dan seorang lagi, ada seorang lagi tu. Barangkali sejuta kat jadi hafal hadis. Wallahu'alam, pelbagai. Menakjubkan. Dia sebut sanad, sambung. Dia sebut hadis ni, sambung. Akmil. Dia sebut sini, akmil. Masya Allah. Jadi, tidak ada sekatu perkara pun yang mustahil. Dengan syarat ada apa? Manjada. Baik. Jadi, ikat ilmu. Walaupun kita hafal menakjubkan, tetap diikat. Sebab itu para sahabat Nabi SAW, di antara mereka menuliskan ayat Al-Quran di atas pelepah tamar, di atas kulit-kulit, di atas batu. Betapa bersungguhnya mereka dalam apa? Menuntut ilmu. Jadi kalau kita duduk dalam majlis ilmu, tak buat catatan apa-apa, kita contohi siapa? Kita contohi siapa? Ya, Nabi SAW telah berpesan, qayyidul ilma bil kitab. Ikatlah ilmu dengan tulisan. Ikat. Sebab ilmu itu ibarat keledai liar. Kalau lepas daripada tambatan, senang nak tangkap, sulit. Kalau nak faham, di tempat kita kambing. Kau tambat kambing. Ya, kalau lepas kambing senang nak tangkap, jenuh nak tangkap. Contoh nak tangkap ayam kampung, senang tak? Kena ikat, kena kurung. Itulah perumpamaan ilmu. Sebab dia cepat berlalu. Sebab manusia ada masanya dia boleh lupa. Dalam keadaan dia letih, dia penat, ya, maka dia akan lupa. Tengok kadang-kadang surah yang dia lupa tu surah ringkas dia ketika dia mengaji, padahal dia hafiz. Kadang surah Qul Huwallah pun boleh tersilap. Ya, Masya Allah. Allah nak menunjukkan betapa lemahnya kita. Khuliqal insanu dha'ifa. Ya. Jadi ini adalah kena tulis. Ya, sebab itu ilmu itu dilenyapkan dengan lupa. Ya. Sebab itu dia berkata para salaf, innama yuzhibul ilma an-nisyan wa tarkul mudzakarah. Ilmu itu terhapus, dilenyapkan oleh lupa dan meninggalkan muzakarah. Sebab tu ada ilmu kena discuss. Sebab tu bagusnya sistem pendidikan moden ni. Ada group discussion, betul kan? Lagi kuat kita faham. Lagi kuat kita ingat daripada kita baca seorang-seorang nak hafal. Lagi kuat. Bila kita hafal, kita bincang, kita dengar. Macam kuliah dia lah. Ya. Bila kita makin menyampaikan, makin kuat ingatan kita. Tu. Yang mendengar belum tentu lagi, tapi yang menyampaikan itu pasti. Sebab apa? Bila dia menyampaikan, dia mengeluarkannya daripada bacaannya, daripada pemikirannya, daripada ingatannya, lama-lama akan bergabung, akan lebih mengukuhkan, menguatkan ingatan. Tapi kalau ilmu yang dia miliki itu dia hafal, tapi dia tak sampaikan, dia tak kongsi, dia tak muzakarah, lambat laun hilang semuanya. Itu adalah realiti. Sebab tu ilmu itu dia mesti dibelanjakan macam harta. Bila dia dibelanjakan, maka akan bertambah ilmu itu. Akan bertambahlah keilmuannya, kefahamannya. Ya, Masya Allah. Jadi, contohilah para ulama kita yang berusaha untuk menghafal. Sebab tu sistem pendidikan khusus dalam ilmu syar'i ini, ya, kalau sistem bertalaki ini, diajar oleh guru untuk menghafal matan-matan. Ya, kitab-kitab akidah, hafal. Ya, dan pelbagai lagi. Ini sulit. Sebab itu menghafal waktu kecil mudah. Dan hasilnya super. Diingat sampai tua, sampai mati. Tapi kalau menghafal ketika tua, macam umur sekarang ni, ya, susah, payah, boleh. Tapi retention tu tak lama. Sebab
Sebab banyak gangguan, banyak kesibukan, masalah banyak. Ya, tapi kalau anak-anak kecil, dia tak ada kesibukan apa-apa, tak fikir nak cari rezeki, tak fikir nak ada isteri, nak ada suami. Fikir dia nak main saja. Main belajar, main belajar. Nampak tak? Sebab itu, ya kata-kata hikmah mengatakan apa? Ya, belajar di waktu kecil ibarat mengukir di atas batu. Belajar ketika dewasa, tua macam kita ni, macam yang menyampaikan ni, ibarat mengukir di tepi lautan. Every single second you have to rewrite your instruction. Ya, every single second. Tulis dah. Sekejap lagi laut datang. Pukul dia, hilang tulisan. Tulis lagi. Kacau lagi, datang dia. Bila? Sampai dia surut. Dia surut, kita tulis, dia tak hilang lah. Betul kan? Itulah umpama menghafal ketika tua. Sebab itu, belajar ketika muda. Jangan ulangi kesilapan yang pernah kita lalui. Wahai ibu bapa. Sebab itu ibu bapa yang cerdas, yang memberikan kepentingan dalam ilmu syar'i, dia pasti akan meletakkan anak-anaknya supaya mengutamakan ilmu akhirat. Kerana ilmu dunia itu senang dicari. Tanpa masuk universiti, dia still can survive. Tapi ilmu syariat, kalau tidak ada padanya, this person cannot survive. Not only in this world, tapi di negeri akhirat. Lebih parah ni. Dia faham ni? Sebab itulah ilmu akhirat adalah ilmu yang wajib. Awal wajib, akhir wajib. Sepanjang perjalanan kehidupan. Ya, Masya Allah. Baik. Yang seterusnya, yang ke-11. Mengamalkan ilmu syar'i yang dipelajari. Inilah dia buah manfaatnya. Ya, tentang apa yang kita telah usahakan, susah payah menghabiskan usia. Menghabiskan usia, ya, yang paling berharga, iaitu waktu kecil-kecil. Hilang waktu kecil untuk bermain sepenuhnya, berseronok-seronok. Betul kan? Tengok anak-anak yang belajar hafal Quran, kecil-kecil lagi dah duduk di pondok pesantren, ma'had, sekolah tahfiz, sekolah agama, duduk asrama, jauh daripada, kurang kasih sayang daripada ibu bapa. Sian dia. Ya, ketika adik-beradik dia duduk rumah makan macam-macam, durian lah, manggis lah, lansat lah, dia duduk di asrama hanya menemui nasi, makan dengan toge, makan dengan ikan kering, makan dengan ikan masin. Itu Indonesia lah, bukan Malaysia. Kalau Malaysia mewah, nasi biryani, nasi Arab, ya, macam-macam makanan datang. Tak salah, tapi menyebabkan kemalasan. Mewah sangat. Ya, udang, macam-macam lah. Orang bagi sebab orang nak bersedekah. Sebab tu beza hasilnya, natijahnya orang menuntut di zaman sekarang ilmu syar'i dengan orang yang menuntut ilmu syar'i zaman dulu. Tengok para-para tok guru kita dulu, mujahadah tahap tinggi. Ada di antara mereka berjalan kaki pergi ke India. Daripada Malaysia jalan kaki. Jangan heran orang sekarang jalan kaki backpacker. Tapi backpacker dunia, di backpacker akhirat, orang tua-tua dulu. Masya Allah, saya pernah berjumpa dengan seorang, Masya Allah, menakjubkan. Sambil duduk di kedai makan, tiba-tiba datang ni pakcik tu datang, berpenampilan jubah, very humble, minta derma. Maka saya persilakan duduk. Pakcik dah makan? Ya, tak ada makan dah. Okay, duduk sembang, saya ajak sembang. Tanya, Masya Allah, dia cerita pengalamannya. Dia menuntut ilmu di India selama 40 tahun. Bayangkan umur berapa dia pergi. Allah datangkan orang untuk mentarbiah diri kita. Ya, di satu tempat yang kita pun sampai parking duduk di situ. Takdir Allah dia datang. Ya, kita pun menyemput dia duduk bersembang. Ya, Masya Allah. Dia sebut dulu saya pergi ke India menuntut ilmu, saya berjalan kaki daripada Kota Baru, Kelantan, merentasi sempadan Thailand. Tak ada pasport apa pun. Pasport apa pun tak pakai dulu. Dulu senang, tak ada pasport. Dia kata kalau nak melintasi sempadan cukup bagi sekotak rokok. Lepas lah. Masya Allah, zaman dulu. Berjalan kaki, merentasi setiap negara. Ada sekali kenderaan bawa. Dia kata walaupun tak tahu bahasa, tapi bagi-bagi isyarat. Okey, jalan. Sampai ke India. Duduk di situ 40 tahun, kahwin dengan orang India. Balik semula ke Malaysia. Jalan kaki juga. Kemudian menumpang sana sini, akhirnya sampai. Ya, nak balik kapal terbang mana boleh. Pasport tidak ada. Tengok Allah mudahkan, lorongkan dia untuk menuntut ilmu, pergi dan balik. Ya Allah. Tapi apa akibatnya? Ilmunya diperlukan oleh orang. Berkah. Ya, dan berapa ramai orang seperti itu. Ya, ada orang yang pergi naik kereta api, jalan darat, macam-macam. Orang sekarang backpacker untuk tengok dunia. Naik basikal, naik motosikal, ya, jalan kaki tak tahulah dia ke tak. Ya.
Dan berbagai lagi. Tak salah, tapi sepatutnya mereka pergi bertemu dengan setiap tempat itu, bertemu dengan alim ulama, mengambil faedah. Sekurang-kurangnya duduk satu jalsah, dapat selesai talaki satu kitab, jalan lagi ke negara lain. Berapa banyak guru yang mereka kutip sepanjang perjalanan. Dan itulah sunnah para ulama dulu. Al-Imam Bukhari rahimahullah, Imam Tirmizi, dan seluruh para ulama itu berjalan dari satu negara ke satu negara. Sehingga ada di antara mereka demi untuk satu hadis berjalan berbulan-bulan. Contoh seorang ulama itu secara sembunyi-sembunyi datang ke bumi Baghdad daripada Andalusia, merentasi berapa jauh tu. Ketika fitnah, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah tak boleh mengajar. Ya, kerana mengatakan Al-Quran adalah kalamullah bukan makhluk. Kerana dia ditindas, dizolimi oleh pemerintah Mu'tazilah yang sesat itu. Ya, boleh datang Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah kata, tengok perhatikan penuntut ilmu yang datang daripada jauh. Datang malam-malam, kamu berpura-pura jadi pengemis. Kamu duduk tepi pintu. Sekejap lagi aku datang, aku sampaikan kepada kamu. Selesai belajar ilmu hadis balik. Nampak tak? Dalam keadaan apa? Keadaan yang sulit. Kita Masya Allah belajar dalam keadaan aircon, kipas, lampu serba cukup. Duduk ada tempat duduk yang gebu. Ada kitab. Para ulama dulu bawa secari kertas, kumpul-kumpul, tulis kitab-kitab. Atas itulah mereka tulis. Kertas buangan, seperti Syekh Al-Albani rahimahullah. Miskin dia menuntut ilmu, tapi dia kutip kertas-kertas. Kutip kertas-kertas orang buang recycle, tulis dia, Masya Allah. Inilah kesungguhan. Apa akibat? Allah berikan mereka kemuliaan sampai ke hari kiamat. Ilmu mereka tidak ada orang pun yang tidak berhajat kepadanya. Itulah dia buah keberkahan, kerana mereka juhud dalam menuntut ilmu dan mereka mengamalkan ilmu mereka. Jadi buah daripada ilmu adalah iaitu beramal. Al-ilmu bila tentang pohon tanpa buah tu macam mana? Ilmu seperti apa? Al-ilmu bila amal kasyajar bila samari. Betul Syekh? Baca Syekh semula. Peribahasa tu. Al-ilmu bila amal al-ilmu bila amal kasyajari bila tamak. Apa makna? Al-ilmu bila amal. Ilmu tanpa pengamalan seperti pokok yang tidak berbuah. Baik. Dah belajar sunnah tapi tak melaksanakan sunnah. Apa natijahnya? Punah. Ilmu banyak tidak berguna kalau tidak diterjemahkan dalam bentuk tindakan. Hanya teori saja. Oh, teori very excellent. Bra berbicara, tapi in reality zero. Apa faedah? Hanya jadi pemidato handalan, tapi tidak jadi pengamal handalan. Yang kita nak dua-dua berjalan beriringan. Sebab tu Nabi SAW mengingati kita agar kita mengamalkan ilmu yang sudah kita ketahui. Sabda Nabi SAW, Mathalul alim alladhi yu'allimun nasal khaira wa yansa nafsahu kamasali as-siraji yudhi'u lin-nasi wa yuhriku nafsah. Perumpamaan, permisalan seorang alim yang mengajarkan kebaikan pada manusia, kemudian dia melupakan dirinya, yakni tidak mengamalkan ilmunya, adalah seperti lampu lilin yang menerangi manusia namun membakar dirinya sendiri. Boleh faham? Dia ceramah suruh orang solat berjamaah di masjid, dia tak solat di masjid. Dia ceramah supaya rajin meluangkan waktu untuk membaca kitab-kitab, dia satu kitab pun tak dibaca. Dia berceramah agar semua yang mendengarnya menjaga diri, menjaga ahli keluarga, agar berjalan di atas aturan syariat. Keluarga dia biarkan melakukan kemaksiatan. Dan kiaskanlah kepada contoh-contoh yang bertebaran banyaknya. Semoga Allah menjauhkan kita daripada orang-orang yang memiliki ilmu namun tidak mengamalkannya. Jangan jadi seperti apa? Seperti yaitu Rabai Yahudi dan Nasara. Masalul ladzina humilu. Jangan saya Sobirah baca. Masalul ladzina humilu at-taurata thumma lam yahmiluha kamathali al-himari yahmilu asfara. Okey, dah cukup. Nampak tu Allah beri perumpamaan. Ya. Permisalan siapa? Ya. Alur kitab. Ibarat apa? Kaldai yang bawa kitab. Kitab ada tapi tak mendatangkan manfaat. Dia faham kitab tu, tapi dia tak praktikkan kitab itu. Apa yang disebut dalam kitab tu, lain pula yang dia buat. Ya. Kitab
dia mengatakan akan lahir nanti seorang rasul. Ya, dalam kedua-dua kitabnya. Contoh, orang-orang Nasrani, Allah dah bagi berita gembira, good news menerusi Nabi Isa alaihissalam. Wa iz qala Isa, sambung. Wa iz qala Isa bin Maryam. Ha. وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد لما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. Baik, dalam ayat ini menjelaskan tentang apa? Nabi Isa AS memberikan kabar gembira. Nanti akan datang seorang rasul selepasnya yang telah maktubkan di dalam kitab Injil dan Taurat. Namanya adalah Ismuhu Ahmad. Dalam kitab tu namanya Ahmad. Dalam kitab kita Al-Quran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang Nabi Isa AS jelaskan setelah kewafatannya nanti, keadaan di antara Nabi Isa AS sampai Nabi SAW, umat berada dalam kesesatan. Ya, jauh meninggalkan agama. Tapi bila datang Rasul itu yang telah dijanjikan, yang dikhabarkan sebagai kabar gembira oleh Nabi Isa AS, ya, apa yang mereka lakukan? Mereka kata, hadza sihrun mubin. Sungguh ini sihir yang sangat nyata. Nampak? Betapa besarnya pengingkaran. Padahal jelas-jelas benar. Al-Bayyinah telah ditegakkan pada mereka. Baik. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, belajarlah kamu. Apabila kamu telah mengetahuinya, maka amalkanlah. Ya, sebab itu ilmu itu adalah untuk diamalkan. Itulah dia buah daripada natijah yang benar. Ya, bagi sesiapa saja yang menuntut ilmu, ya, tujuannya tak lain dan tak bukan untuk dia beramal dengannya. Baik. Jalan yang ke-12 yang terakhir, berkata ya pengarang penyusun kitab ini, hafizahullah taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mislu ujuri man tabi'ahu la yanqusu zalika min ujurihim syai'a. Barang siapa yang mengajak manusia kepada petunjuk, maka baginya pahala seperti pahala orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Jadi ini adalah penghujung daripada perjalanan seseorang menuntut ilmu. Sebab itu berkata Sufyan bin Uyainah rahimahullah, kalau tak silap, dia mengatakan apa? Awalul ilmi al-istima'. Awal-awal menuntut ilmu adalah mendengar. Itu tahapan mula-mula. Kena buka pendengaran. Summa al-fahmu. Setelah mendengar, next step, try to understand. Memahami. Ya. Kemudian summa al-hifzu. Kemudian hafal. Summa al-amalu. Kemudian beramal. Dan penghujungnya adalah summa an-nasru. Ya, seterusnya adalah menyampaikan, mengajak manusia. Ya, apa guna ilmu kalau tidak dikongsikan? Apatah lagi ilmu itu adalah ilmu yang mengajak manusia kepada Allah Ta'ala. Dan seagung-agung ilmu adalah mengajak manusia agar beramal soleh dan mentauhidkan Allah. Sebab itu di dalam Al-Quran Allah sebut, waman ahsanu qaulan mimman da'a ilallahi wa amila salihah wa qala innani minal muslimin. Siapa yang terlebih baik perkataannya daripada orang-orang yang mengajak manusia kepada Allah dan beramal soleh, dan dia mengatakan, dia berikrar bahawa aku adalah termasuk orang-orang yang berserah diri. Ini tugas yang paling mulia. Sebab itu profession yang paling unggul di atas muka bumi ini, nombor 1 rankingnya tak akan tergeserkan sampai bila-bila, sampai hari kiamat, adalah ilmu, iaitu mengajak manusia kepada Allah. Kenapa? Dia adalah tugasnya. Seluruh para rasul alaihi wassalatu wassalam, khususnya bagi kita umat akhir zaman, tugas kita adalah menyambung risalah yang telah ditinggalkan oleh Nabi SAW untuk kita mengajak manusia kepadanya. Dan ia adalah tugas yang sangat mulia. Dia adalah buah daripada ilmu yang benar. Dan dakwah merupakan tegaknya agama ini
sampai sekarang, sampai hari kiamat. Ya, tegaknya Islam, tegaknya umat ini sampai ke hari ini disebabkan oleh dakwah. Ya, dan dakwah dia akan berjalan sepanjang zaman, dan dalam keadaan-keadaan tertentu dakwah akan dikuatkan dengan jihad. Jadi dua ini tak terpisahkan di sepanjang zaman, yaitu mengajak umat kepada kebenaran, berjalan di atas dua jalan, yaitu dakwah ilallah, dakwah bil lisan, dan dakwah bil hal. Ya, kita ini sebagai each of us, ya, sesuai dengan kemampuan yang ada pada diri masing-masing, sekurang-kurangnya kita berdakwah pada manusia menerusi, yaitu dakwah bil hal, dengan penampilan, dengan perbuatan, dengan pribadi kita. Ya, sebab in the very immediate impression, orang lihat pada, iaitu apa? Karakter kita. Betul kan? Itulah dakwah yang paling cepat sampai kepada, khususnya pada orang-orang kafir dan juga orang-orang yang muslim tapi jauh daripada agama. Dia terkesan melihat cara kita bermuamalah, bahasa yang kita sampaikan. Apatah lagi kita seorang ustaz, seorang ustazah. Dia tidak kasar, tidak sombong, tidak menghina, tidak mengherdik, dan pelbagai lagi akhlak yang buruk tidak ada pada sepatutnya bagi setiap para duat yang mengajak manusia kepada Allah. Lemah lembut, kasih sayang, di mana tegas perlukan ketegasan, di mana kelembutan perlukan kelembutan. Dia tahu meletakkan dan menempatkan perkara-perkara itu. Ya, jangan dakwah secara keras, menghukum, membuta tuli tanpa melihat orang yang sedang dia berdakwah, dan pelbagai lagi. Ini semuanya adalah kemahiran-kemahiran penting yang hendaknya dia pelajari. Ya. Sebab itu dakwah secara hal, iaitu keadaan perbuatan, adalah sangat cepat dan efektif. Contoh orang kafir, dia tidak melihat pada hujah-hujah kita. Asalnya dia melihat pada penampilan dan pelakuan kita. Dia lihat masyarakat Islam, Masya Allah, jujur, pembersih, ya, menepati janji. Maka dengan itu dia terkesima dan dia tertarik. Maka dia masuk Islam. Dan berapa ramai orang seperti itu berkawan dengan rakannya yang Muslim, dia kafir, dia perhati, tengok. Lama-lama dia terkesima, tertarik. Bagusnya kawan ni. Bila masuk waktu solat, dia pergi solat. Bila bekerja, dia bekerja dengan sungguh-sungguh, berprestasi lagi. Bila berbicara, baik muamalahnya. Sentiasa mengambil tahu. Bila saya sakit, dia datang tengok. Padahal saya kafir. Hantar buah tangan dan pelbagai lagi, tanya khabar. Sebab itu dia pun berminat nak tanya tentang Islam. Selama ni saya memiliki tanggapan negatif about Islam, Islamphobia. Tapi bila melihat penampilan tuan tidak seperti apa yang saya gambarkan selama ini, maka itulah dia. Dia the beauty of our akhlak. Akhlak ni ibarat bunga. Ya, kumbang semua tertarik. Ya, itulah buah daripada ilmu yang benar. Ada orang kita kena tegakkan hujah, kena sampaikan, kena argue, discuss. Ya, sebab itu dalam dakwah ni, itu salah satu jalan menerusi perbincangan, discussion, disagreement. Ya, sebab itu Allah sebut dalam Quran, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan wajadil lati biha ahsan. Iaitu tegakkan hujah dengan berjidal, berdebat sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh syariat. Jangan melampaui batas, berkata benar. Ya, ini. Jadi berdakwah adalah tugas yang mulia. Ya. Sehingga orang itu apabila menerima dakwah kita, dia berbuat kebaikan, maka apa saja yang dia berbuat atas dakwah yang kita lakukan, kita dapat pahala. Inilah pelaburan yang paling bijak. Betul kan? Itulah keistimewaan orang yang mengajarkan agama. Tapi dengan syarat dia lakukannya lillahi ta'ala. Bayangkan kalau yang duduk dalam majlis ramai, dan setiap orang yang mendengar menyampaikan pula kepada orang lain, dan orang lain mendengar menyampaikan. Kita lihat bagaimana betapa beruntungnya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai sekarang mereka mendapat aliran tunai, berjalan terus-menerus, non-stop, 24 hours, pahala akibat dakwah yang mereka sampaikan. Nabi SAW utuskan para sahabat ke pelbagai daerah, berjihad, meluaskan empire Islam. Dia mengajak manusia kepada Islam, bertauhid, mereka mentauhidkannya. Lalu mereka pula menyebarkan Islam, berdakwah, berkelana, ya, berjihad sampai ke tanah Melayu. Dan jadi Islam kita kesemuanya. Kemudian para tok guru kita mengajar umat, mendidik, menyampaikan ilmu sampai kepada kita. Dan daripada kita pula berdakwah, mengajak, maka begitulah rantaian ilmu Islam itu tetap terpelihara, terjaga, sambung menyambung. Ya, daripada kita generasi di zaman ini sampai pada Nabi SAW.
ya, maka ilmu itu Allah jaga, Allah muliakan. Sebab itu orang-orang yang menuntut ilmu, menyampaikan ilmu adalah orang-orang yang paling mulia di atas muka bumi ini. Ya, beliau juga sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilih." Barang siapa menunjukkan manusia kepada kebaikan, maka ia memperolehi pahala seperti pahala orang yang melakukannya. Dan banyak hadis-hadis yang menjelaskan tentang perkara ini. Di dalam hadis lain disebutkan, barang siapa yang mendapat hidayah disebabkan oleh kita, ya, sama ada menerusi kita kuliah, menerusi kita mengajak dia menghadiri kuliah, atau menerusi kita menyebarkan tentang kuliah, ya, ataupun ya kita share tentang kuliah, atau kita menjelaskan kepadanya, ya, tentang apa yang telah kita dengar dari kuliah, atau kita memberinya buku hadiah dan sebagainya, banyak jalan. Maka tiba-tiba dia berubah, ya, dia mendapat hidayah, maka kita akan dapat pahala seluruh apa yang dia buat. Sungguh ini satu pelaburan yang sangat, ya, menguntungkan. Maka hiduplah kita di atas ilmu, berjalanlah di atasnya, dan ajaklah manusia kepadanya. Baik, itulah yang dapat disampaikan berkaitan dengan betapa utamanya ilmu. Dia berkata Abu Darda radhiyallahu an, "Utlubul ilma fa inna ajistum fa ahibbu ahlahu fa in lam tuhibbuhum fala tubghiduhum." Tuntutlah ilmu. Jika kamu lemah menuntut ilmu, maka cintailah pemilik ilmu. Dan jika kamu tidak mencintai mereka, maka janganlah kamu membencinya. Masya Allah. Jangan keluar daripada salah satu kelompok itu. Ya, cintailah ahli ilmu. Bantulah mereka. Bersamalah mereka. Ya, semoga dengan itu nanti kita akan dihimpunkan di negeri akhirat bersama para pemuka ilmu. Siapa mereka itu? Yaitu para anbiya, rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam. Khususnya kita, moga-moga dapat kita berhimpun bersama dengan pengarang ini, bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma'alladzina an'amta alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Itu dalam syurga firdaus. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, selesai sudah bab yang kedua pada perbicaraan yang berkaitan tentang, yaitu menuntut ilmu syar'i adalah amalan harian. Amalan harian, bukan amalan mingguan atau amalan bulanan atau amalan tahunan atau amalan seumur hidup. No. Ya, amalan setiap hari. Dan insya-Allah panjang umur kita akan memasuki bab yang ketiga. Tauhid adalah semulia-mulia amalan setiap muslim. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.